Assalamualaikum and salam sejahtera. Kita jumpa lagi untuk bahagian yang seterusnya, iaitu pressure in fluid. Dalam sesi video yang lepas, kita dah tengok berkaitan dengan pressure in atmosfera. Sekarang kita tengok pressure di dalam bendalir ataupun in fluid. Alright, a liquid in a container exert pressure due to the distribution of its weight. The pressure at any point in a liquid act in all direction. Maksudnya tekanan pada mana-mana titik, mana-mana point di dalam bendalir bertindak pada semua arah. It also increase with depth. Maksudnya dia juga bertambah mengikut kedalaman. Kalau saya tunjukkan kepada gambar rajah di bawah untuk menyatakan perkara yang kedua ini, iaitu the pressure at any point in a liquid act in all direction. So kita ada kita ambil kita katakan hujung empangan lah, senang ni kita empangan. Okey, ni hujung empangan. Kita letak satu bot di sini. Okey. Dan kita dapati pada semua kedudukan bila kita cross sectionkan, kita buat satu pemotongan, kita akan dapati tekanan di bahagian ini. Okey, tekanan di bahagian ini dia akan menerima tekanan. Di sini pun bot ni dia akan kena tekanan. Kalau kata ada kita tengah berenang kat sini, kita juga akan menerima tekanan. Okey, di semua arah. Okey. Itu dipanggil pressure in fluid. Okey. Pressure in fluid tidak bergantung kepada bentuk, apa saja bentuk, apa saja saiz. The surface area maksudnya luas permukaan di dalam bendalir. Tiga ni dia tak pengaruhi. Tetapi dia mempengaruhi kedalaman bendalir tersebut, ketumpatan bagi bendalir tersebut dan acceleration due to gravity. Maksudnya tarikan gravity. Okey. Okey. So macam mana kita nak dapatkan formula bagi tekanan di dalam bendalir? Macam mana asas formula ini terhasil? Okay. Yang pertama sekali kita tahu kalau kita belajar di dalam mengukur tekanan pada keadaan atmosfera adalah P bersamaan tekanan daya dibahagikan dengan luas permukaan. P bersamaan F dibahagikan dengan A. Okey. So apa yang berlaku di sini, kita nak mengukur tekanan di dalam bendalir. Macam mana kita nak buat? Okey. Kita tahu tekanan di dalam bendalir, formulanya adalah weight of the liquid column. Maksudnya ini weight of the liquid column divide by area of the base of liquid. So mana kita nak dapat weight of the liquid column adalah kita katakan ini, katalah kita ambil ini sebagai dia punya kolom. Okey, kita ambil ini dia punya kolom. Dalam bendalir ini berada dalam bekas satu bendalir. Dan apa yang kita tahu nak dapatkan W ni, macam mana nak dapatkan W weight of the liquid column ni? Okay, macam mana kita nak dapatkan weight ni, beratnya? Adalah dengan menggunakan formula W bersamaan dengan mg, kan? W bersamaan dengan mg. So macam mana kita nak dapatkan nilai M? Maksudnya kita nak dapatkan jisim bagi liquid column ini. Okay, macam mana kita nak dapatkan jisim ini? Adalah dengan menggunakan mass equal to rho ketumpatan darabkan dengan isi padu. Ketumpatan darabkan dengan isi padu. Macam mana kita nak dapatkan isi padu bagi liquid column ini? Isi padu
adalah bersamaan luas liquid kolom ini darabkan dengan tinggi. Kan? Jadi kita gantilah. Kita patah balik satu persatu. Maka nak dapatkan jisim adalah ketumpatan V ni kita ganti darabkan dengan AH. Jadi yang ini, jisim ini kita gantikan dalam ni. Maka nak dapatkan berat adalah bersamaan dengan rho AH darabkan dengan G. Kan? Maka kita dapat nilai W. Maka kita masukkan nilai W sini. Disusun semula ikut formula yang saya tulis awal ni. A H rho G dibahagikan dengan A area of the base of the liquid column ni. Ini area of the base of liquid column ni, base dia. Area dia. So A dibahagikan dengan A. Maka kita matikan A. Maka nilai tekanan di dalam bendalek untuk liquid column adalah bersamaan dengan rho G H. Okay, inilah formula yang akan kita pakai nanti. P is a fluid pressure at a given point. Maksudnya tekanan tekanan dalam bendalek pada satu titik. Ketumpatan bagi bahan ataupun bendalek tersebut. G adalah gravity, H adalah kedalaman, depth of that point. Kedalaman pada point yang kita berikan untuk dicari tu. Okay, macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Maka kita refer pada contoh dalam buku engineering. Awak boleh refer pada buku engineering science textbook. Muka surat 96 dan 97. Tengok contoh 56. Tengok contoh 57. Macam mana penyelesaian kita buat. Okey, dalam buku engineering textbook awak pada muka surat 97. Okey, soalan dia, given that the density of water, ketumpatan air adalah bersamaan dengan 1000 kg per meter cube. Calculate the water pressure, soalan dia, calculate the water pressure acting on the diver at a depth of 50 meter below the sea water. Dia nak pada situasi tekanan yang dialami oleh diver. Faham dia punya permintaan soalan, calculate the water pressure acting. Calculate water pressure acting on the diver. Okay. So macam mana kita nak dapatkan tekanan yang bertindak pada penyelam tersebut? Kita tahu tekanan di dalam bendalek adalah rho G H. Jangan keliru, bukan P bersamaan F bagi A lagi bukan lagi daya bagi dengan luas muka keratan P bersamaan rho G H. Apa rho kita? Rho kita adalah 1000 kg. Apa G kita? So G kita diberi 10 meter per saat. Ingat diberi 10 meter per saat. Dan H kita mana? H kita 15 meter. Maka bila kita kira 1000 darabkan dengan 10 meter per saat kuasa 2 darabkan dengan meter, maka 15 meter, maka kita dapat 150,000 Pascal ataupun tekanan bagi diver. Okey, tekanan bagi diver pada kedalaman 15 meter dengan ketumpatan air 1000 kg per meter padu adalah bersamaan 150 kilo Pascal. Faham Pada titik mana? Titik 15 meter tekanan dia. Contoh seterusnya. The figure shows a glass tube filled with 70 cm. So 70 cm of water and 50 cm of oil. Dan di bawah ni adalah 50 cm. Kenapa minyak ni tak berada di atas? Kan minyak biasanya berada di atas, air berada di bawah. Sebab ketumpatan
air adalah 1000 dan ketumpatan minyak adalah 2000. Maksudnya minyak lebih tumpat daripada air. Sebab tu dia duduk di bawah. Okey. What is the pressure at point A? So dia tanya pada point A ni berapa nilai tekanan. Water and oil at point B. Maksudnya tekanan antara minyak dan air pada point B. So macam mana kita nak selesaikan? Kita selesaikan satu persatu. Kita buat pada point A dahulu. Okey, daripada maklumat yang diberikan, kita tahu ketinggian air adalah 0.7 meter, ketinggian bagi minyak adalah 0.5 meter, ketumpatan air adalah 1000 kg per meter padu, ketumpatan air adalah 2000 kg per meter padu. Apa formulanya untuk tekanan dalam benda air adalah P bersamaan rho GH. Maka kita nak dapatkan untuk peringkat yang pertama untuk water at point A ni saja, tekanan pada point A ni, okay, P point A ni adalah bersamaan dengan rho GH. Rho kita adalah 1000, G kita 9.81, H kita berapa? 0.7. Maka pada dekat point A ni, nilai tekanan adalah 6867 Pascal. Okay. Next. Kita nak tekanan pada point B. Boleh tak kita kira sekaligus? Tak boleh. Kita tak boleh kira rho GH, terus kita ambil nilai 2000, darabkan 9.81, darabkan dengan, kita campur ni, 7 campurkan dengan 5, 1.2 meter. Tak boleh. So kita tak boleh buat macam tu. So apa yang kita kena buat, kenapa kita tak boleh buat macam tu? Sebab ketumpatan minyak dan air adalah berbeza. So macam mana kita nak selesaikan? Okay, yang pertama sekali, untuk peringkat ini, di bahagian A ni, tekanan A ni, kita dah selesai. Kita kena cari bahagian B. So bahagian B tingginya adalah 50 cm, maka P bersama rho GH, rho kita untuk minyak adalah 2000, G kita 9.81, H kita 0.5. Maka nilai P kita pada tekanan pada point B ni, tekanan minyak ni adalah bersamaan 9810 Pascal. Soalannya sekarang adalah kita ada tindakan daripada air dan daripada minyak. Jadi dua-dua ini bergabung mewujudkan tekanan di sini. So kita nak dapatkan tekanan pada B ni. Maka P at point B adalah tekanan air pada point A tambah tekanan minyak pada point B. Kita tambahkan, maka kita dapati ianya adalah 16.677 kilo Pascal. Okey, kita tengok contoh yang ketujuh. Calculate the total pressure on the body of the diver at a depth of 450 meter under the sea. Ingat lagi soalan yang kita buat tadi dalam practice question ya, daripada buku teks awak. Soalan ini agak lain sedikit. Kenapa? Sebab pada soalan ini dia minta untuk dapatkan, ni tengok so total pressure. Dengan dia memberi maklumat berkaitan dengan ketumpatan air laut, tarikan graviti dan juga tekanan pada atmosfera. Okay. So saya ulang soalan dia. Calculate the total pressure on the body of the diver at a depth of 450 meter under the sea. Maksudnya kalau kita tengok gambar rajah ni, satu under the sea, satu lagi tekanan dialami oleh pada keadaan atmosfera. Okay, under the sea. Okay, so ada dua keadaan, kita nak total ni. So total pressure yang dialami oleh dia adalah P pada atmosfera tambah P at weight of sea water. Pada kedalaman, P of weight of sea water pada kedalaman 450 meter. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Saya cleankan dulu saya punya slide ni. Okey. So sekali lagi dia nak dapatkan total pressure. So total pressure is P atmosfera plus P weight of water. P atmosfera kita dapat terus 10 cos 5
Newton per meter kuasa 2 ataupun Pascal. Okey. Kemudian apa yang kita kena selesaikan adalah P weight of seawater adalah bersamaan dengan rho G H. Rho kita adalah 120, G gravity kita adalah 10. Kenapa tak ambil 9.81? Sebab diberi dalam soalan 10. H kita 450. Maka kita tambah 10,05 tambahkan dengan 54,000,000, maka kita dapat 55,000 kilo Pascal total. Maksudnya diver ni mengalami 5500 kilo Pascal ataupun 5500 kilo Newton per meter kuasa 2. Okey, contoh untuk contoh 8. A block sunk to a depth of 600 cm and the density of kilogram per meter cube of liquid. Ini meter. What is the depth of solid in other liquid with density? Nampak ketumpatan dia berubah dari tadi 800 ini 400. So the pressure acting on it remain same. Tekanan dia kita kekal sama. Okey, sekarang dia nak cari ketumpatan, dia nak pressure pada 400 kg per meter padu, iaitu dengan ketumpatan 400 kg per meter padu. Okey, macam ni. Tekanan bersamaan dengan rho G H. Yang ini sebelum kita nak selesai, kita ada ketumpatan, kita ada G 9.81, kita ada H. H kita adalah 600 cm ataupun berapa nilai H kita? Bila kita tukar pada meter adalah 12, iaitu 6.00 meter. Okey. Soalan yang kedua, dia nak dapatkan depth, kedalaman. Kita nak cari yang ni. So dua benda yang kita tak tahu. Tetapi dalam soalan ni memaklumkan bahawa tekanan acting remain same. Maksudnya tekanannya akan kekal sama dengan keadaan di mana P 800 kg per meter cube. Jadi kita kena dapatkan P 800 kg per meter cube ini di sini, contohnya di sini. So P pada nilai 800 kg per meter cube adalah bersamaan rho GH. Rho kita adalah 800, G kita 9.81, H kita adalah 6 meter. Maka kita dapat tekanannya adalah 47,088 Newton per meter kuasa 2 atau Pascal. Maka dengan nilai tekanan yang sama, nilai ketumpatan yang berbeza, nilai graviti yang sama, kita diminta mendapatkan nilai H berapa. Okey, maka P bersamaan rho GH. Bila kita gunakan konsep algebra, maka H bersamaan 47,088 bahagikan dengan 400 darabkan 9.81. Maka H yang baru adalah bernilai 12 meter dengan membuat maksud pada kedalaman, pada ketumpatan bendalih 400 kg per meter per padu dengan tekanan yang bernilai 47,088, maka nilai H bagi ataupun nilai H-nya adalah pada kedudukan 12 meter. Okey. Alright, kita berhenti di sini sampai Pascal Principle. So kita akan sambung pada video yang akan datang. Untuk itu terima kasih. Jumpa pada video yang akan datang.